Tuan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita jawab ikut turutannya. Yang pertama, wanita yang uzur. Kalau mazhab Syafi'i kita, kalau jumhur pendapat wanita yang haid ataupun yang berjunub. Kita tahu junub ni, berjunub pun diharamkan untuk membaca Al-Quran. Junub ni apa maksud? Sama ada melakukan persetubuhan, suami isteri melakukan persetubuhan, dan dia selagi mana dia tak mandi wajib, dia keadaan berjunub. Yang kedua, keluarnya air mani sama ada melalui jalan persetubuhan ataupun melalui tangan sendiri, apa sajalah cara keluar air mani selagi mana tak mandi wajib, dia berjunub. Jadi dalam situasi berjunub, sebenarnya keharaman baca Quran itu lebih tegas berbanding wanita haid. Jadi saya nak sebut tentang wanita haid sebab soalan tanya pasal hukum wanita haid kan. Kalau kita tengok pendapat alim ulama, memang ada percanggahan pendapat. Kalau tengok mazhab Syafi'i sahaja, jumhur, maksudnya majoriti ulama mengharamkan wanita sedang haid, nifas, berjunub membaca Al-Quran. Kemudian ada pendapat dalam mazhab Syafi'i juga yang memberikan kelonggaran bagi yang perlu. Pertama, yang memang mengajarkan Al-Quran, pengajar Al-Quran. Jadi dia membaca bahagian yang diperlukan saja dalam proses mengajar. Golongan yang kedua adalah penghafaz Al-Quran, yang mana memang ada waktu nak kena hantar hafalan, exam, apa semua, ataupun mengulang hafalan. Kalaulah tak ada yang terdesak, dia boleh tangguhkan menghafal hafalan yang baru atau baca, maka lebih baik dia tangguhkan. Tapi kebanyakannya memang kena kejar timeline lah. Jadi diharuskan dalam keadaan perlu. Yang ketiga, diharuskan wanita yang sedang haid, nifas, iaitu darah selepas bersalin ataupun berjunub, sama ada lelaki atau perempuan, junub tak boleh. Tapi haid, nifas dibenarkan dengan niat untuk zikir, tetapi bacaan yang mana memang dalam kumpulan zikir ataupun doa. Contoh, kita baca Al-Maqsurat. Al-Maqsurat itu adalah himpunan doa dan zikir daripada Al-Quran yang ada dalilnya. Fadilat Al-Fatihah, fadilat Ayatul Kursi, fadilat 3 kul, fadilat yang ambil 10 ayat daripada surah Al-Baqarah tu, yang surah Al-Baqarah 4 ayat terawal, kemudian surah Ayatul Kursi 2 ayat setelah Ayatul Kursi, 3 ayat yang terakhir, semua dalam 10 ayat tu memang ada dalil daripada hadis Nabi, fadilat 10 ayat daripada surah Al-Baqarah tu. Walaupun kalau kita himpun Al-Fatihah 3 kul, ayat kursi, semua tu lebih daripada 1 muka surat. Betul tak? Tetapi kerana setiap ayat itu mempunyai fadilat dan daripada dalil hadis Nabi, maka ia boleh masuk kategori doa dan zikir. Ada yang tanya, boleh ke niat baca Al-Mulk zikir? Boleh ke nak baca Yasin zikir? Tidak dibenarkan kerana ia adalah satu surah yang panjang. Kita tak akan cakap, oh saya zikir Yasin. Tak ada. Kita akan baca surah Yasin. Tapi kalau kita sebut, saya jadikan amalan harian Al-Maqsurat. Betul tak? Zikir harian saya Maqsurat. Termasuk himpunan ayat-ayat di dalam Al-Maqsurat itu dalam kalangan Al-Quran. Jadi dibenarkan dengan niat zikir ataupun doa. Kita nak ulang Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan daripada ayat Al-Quran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, itu pun daripada ayat Al-Quran. Mana-mana ayat Al-Quran yang ada dalil yang ia adalah doa, zikir, semuanya dibenarkan baca dengan niat zikir. Jelas tak? Jawapan tu jelas. Jadi bagi wanita yang uzur, sebenarnya dia boleh mengulang, dia boleh banyakkan baca Quran dengan ulang-ulang baca Fatihah. Nak baca 10 kali? Silakan. Nak baca 100 kali? Silakan. Maksudnya tidak ada sebab untuk wanita yang haid tidak membaca Al-Quran. Caranya adalah dia membaca dan mengulang mana-mana ayat zikir. Jadi dia dalam kategori membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, macam mana kita nak konsisten? Anak-anak, semua benda yang istiqamah, konsisten, ia memerlukan paksaan dulu. Memang tak ada cara, tak ada tip. Kalau bagi doa apa boleh tentu jadi. Tetapi paksa letak target. Dalam hidup kita mesti letak satu target. Boleh capai target, kita akan dapat kepuasan. Contoh hari ni dapat motivasi kan? Dapat motivasi, kita start besok. Esok berapa bulan? 16. Ini yang jadi akal kita kan. Kita start 1 hari bulan 11 lah.
Sebab kalau ustaz ni sekian-sekian kan. Jadi Masya Allah, seronoknya bila kita start, 1 hari bulan 1 juzuk, 2 hari bulan 2 juzuk. Tapi kita ada waktu uzur haid, jadi mungkin kita sebulan setengah baru habis khatam 30 juzuk Al-Quran. Maksudnya kita kena mula ada target harian, kita cuba, kita paksa. Jangan pula ada hari tu tak sempat apa, langsung tak baca sebab kita rasa kita dah target 1 juzuk, kurang 1 juzuk kita rasa tak syok. Kita baca je mana-mana jumlah sehingga anak-anak sekalian. Kita mula-mula nak start baca Quran, setengah muka surat dah ngantuk. Satu muka surat, Ya Allah, Engkau maha mengetahui kelembahan hamba-hamba-Mu. Mulalah, Ya Allah, Astaghfirullahalazim, Sadaqallahul Azim. Gitu kan. Lepas tu buka telefon 2 jam pun boleh bertahan mata. Lagilah macam-macam. Kita kan memang seorang yang sangat mengikuti perkembangan semasa. Jadi apa-apa sahaja perkembangan masa mengenai gosip ke apa, kita tak boleh ketinggalan. Kita baca komen, bawah komen baca lagi. Penganalisis media sosial, gitu. Jadi, bayangkan kadang kita boleh 2 jam, 3 jam movie. Kadang tu bukan movie. Kita download Netflix contoh, marathon tengok, habiskan K-drama. Oh, sampai tak tidur malam. Mula ingat 1 episod je, tahu-tahu 10 episod. 10 episod dah dekat 5 jam. 1 episod dalam setengah jam. Betul tak? Iya. Kenapa kita boleh paksa diri sebegitu? Kerana apa? Dia didorong oleh hawa nafsu, syaitan. Tetapi bila kita nak mula baca Quran, syaitan, hawa nafsu henyak kita, tumbuk kita sampai kita rasa penat, rasa ngantuk, rasa berat. Tetapi siapa yang paksa sehingga Al-Quran membuatkan dia tak mengantuk lagi. Al-Quran dah memberikan kekuatan, ketenangan, menyebabkan dia rasa pahit nak buat maksiat. Rasa macam tak hilangnya mood. Dah tak rasa sangat dah addiction kepada K-drama ke, sampai tak tidur malam sebab ni, lambat buat assignment sebab dah tertangguh kerana tengok drama dan sebagainya. Jadi konsisten, bermula, istiqamah bermula dengan paksaan. Paksa dulu. Ada orang kata kita mula sikit-sikit Ustazah. Jadi sebab tu saya mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Sebab saya takut kalau terus banyak nanti saya tak kuasa. Jadi saya mula sikit-sikit. 1 ayat je. Sebab apa? Dia kata saya baca hadis Nabi, Nabi sebut sesungguhnya setiap huruf itu diberikan satu kebaikan digandakan 10. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dah 19 huruf. Kali 10 dah berapa? 190. Macam dah banyak sangat. Bismillah saja pula banyak. Baca sikit. Anak-anak sekalian, pahala paling banyak dia pahala baca Quran. Bayangkan untuk satu huruf Allah bagi 10 kebaikan. Cuba kira daripada atas sampai bawah berapa huruf? Kali 10. Masya Allah. Dan ketika kita baca Quran, pahala mata, pahala lidah, pahala tangan pegang Al-Quran, pahala mata melihat Al-Quran, pahala ni tubuh badan yang sedang duduk membaca Al-Quran. Dia melibatkan semua anggota badan akan dapat pahala. Okey. Kemudian yang ketiga, solat awal waktu. Oh ini. Kalau dating, kita dah ready malam lagi untuk dating petang esok. Baju mana? Gosok, siap. Itu, tengok muka belek kuat dia jerawat, tekan terus malam ni. Esok mungkin sempatlah cover, dia dah surut dah. Macam-macam lah ni, berdebar tu kan nak jumpa. Petang besok. Jumpa kat kafe, nak study sama-sama, nak tasmek bacaan Quran. Kadang tu crush tu, awak dah tahajud belum? Pastikan malam ni tahajud ya. Tak main lagi. Awak jangan lupa ya duha. Kita pun konsisten lah duha. Sebab nak report, saya dah duha. Sejak kita kawan ni banyak perubahan hidup saya. Aduh, cinta kerana Allah. Bahaya ya anak-anak. Akhirnya kita buat ibadat kerana dorongan hawa nafsu. Sebab nak bagi report dekat si dia. Dan kita kata kita berubah takut kita melakukan ibadah bukan kerana Allah. Masya Allah. Berapa ayat dah malam tadi kan? Dengar dah kan Ustazah Asmat cakap apa? Kita target ya setiap hari 1 juzuk sehari. Baik awak. Jadi kita sama-sama. Esok juzuk pertama surah Baqarah. Baik awak. Subhanallah, mungkin kadang ada dorongan seperti itu. Lepas tu bertaubatlah dan cubalah membaca tanpa kita perlu
melibatkan manusia lain, lagi-lagi yang ada dorongan-dorongan hawa nafsu.